لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia kepada Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati dan saya sayangi, Sahabat Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, adalah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh membolak balik hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami, Ya Allah, pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, Ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, Ya Allah, dan juga daripada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami, Ya Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat dan kasih sayang kepada kami, Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah
dengan segala nikmat dan kurniaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang beriman dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah moga-moga jadikan kita orang yang bersyukur dengan 3 perkara sebagaimana tadabbur surah An-Naml ayat yang ke-40. Yang pertama, bersyukur. Yang pertama, nikmat yang kita dapat pada hari ini iftiqar. Kita rasa tu bukan kita punya. Iftiqar, kita rasa bukan kita punya. Dan yang kedua adalah merasakan taufik, iaitu merasakan nikmat itu semuanya datang daripada Allah. Yang ketiga, merasakan nikmat itu ibtila, merupakan ujian. Dan kemudian qala hadza min fadli rabbi, mengatakan saat mana dapat nikmat, ini adalah merupakan fadilat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi 3 perkara ini kalau kita lakukan, kita akan menjadikan kita ini orang yang bersyukur. Jadi moga-moga kita, nikmat Allah bagi kita dapat duduk bersama dekat Google Meet ini, nikmat kesihatan, nikmat internet, nikmat dapat masa, ini semua bukan kita punya, bukan milik kita. Yang kedua adalah taufik, ini semua merupakan persetujuan. Allah setuju untuk kita duduk di sini. Kalau Allah tak nak, kita juga tak dapat diizinkan berada di sini, maka kita tidak akan dapat bersama. Dan yang ketiga, merasakan semua yang ada, television, handphone, apps, kita punya gadget, internet, kesihatan kita pada malam ini, Allah takkan tanya. Sebab ini merupakan ujian daripada Allah. Jadi bila uji, maka Allah nak bagi tahu kat kita, malam ni kita sihat, kita buat apa? Ada yang berzikir, mulut yang kita ada hari ni, lidah yang kita ada ni, kita baca tak surah Al-Mulk? Kita guna tak untuk solat dan sebagainya, untuk berzikir. Dan moga-moga kita semua menjadi orang yang bersyukur. Nikmat syukur ni, bila Allah berikan kita syukur, Allah bagikan kita beberapa perkara, antaranya adalah yang paling tinggi, sakinah, ketenangan. Di dunia lah, di akhirat apatah lagi orang yang bersyukur ni. Tapi di dunia ni, yang nampak sekali bila kita bersyukur, sakinah, iaitu merupakan ketenangan di dalam hidup, ketenangan di dalam hati. Sebab tu orang yang bersyukur ini, dia akan mendapat perkara, iaitu yang 3 perkara, iaitu al-imta'u bihi. Dia mendapat rasa nikmat yang Allah bagi itu. Sebagaimana nikmat itu diturunkan, sebagaimana bentuk nikmat, boleh faham tak? Sebagaimana imta'u bihi ni, bila orang bersyukur ni, dia dapat imta'u bihi, nikmat dia tu yang Allah bagi pada dia, nikmat mata tu, dia dapat rasa sebagaimana nikmat itu diberikan. Maksudnya begitulah. Ada orang dia bagi mata langsung tak rasa apa-apa. Tapi dia bagi mata ni, dia Allah seronok, dia dapat guna kepuasan, dia dapat guna mata yang sihat ini, badan yang sihat ini, sebagaimana nikmat yang itu dalam bentuknya. Yang kedua adalah wasubutul khair. Orang yang bersyukur ni, dia dapat guna nikmat tu dengan cara, iaitu dia dapat guna benda baik. Dapat guna benda baik. Banyak sihat hari ni, kita guna untuk apa? Bila kita bersyukur, Allah berikan mata kita banyak benda baik kita guna. Banyak benda baik. Kalau kita bersyukur dengan harta kita banyak benda baik yang kita dapat guna. Kalau kita dapat telinga hari ni, telinga sihat, kita bersyukur. Macam mana tahu kita syukur? Dengan cara telinga kita ni banyak benda baik yang kita dengar pada hari ini. Jadi harta kita ni, gaji kita, kalau kita bersyukur, banyak benda, gaji kita dari 3,000 tu dapat banyak benda baik. Dapat bagi belanja anak makan, dapat anak sekolah, dapat belanja, dapat infak harta banyak, dapat gunakan benda baik. Macam baru-baru ni ada yang infak kepada saya, pergi ke Mekah, dapat dengan harta, dia bagi RM100, RM100,000 kali ganda. Maksud nikmat tu Allah bagi betul. Nikmat yang Allah bagi tu, Allah gandakan wasubutul khairi, dan kemudian waziyah, dan Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah rasakan dalam hati dia, rasa cukup yang seadanya. Ini yang paling best, seronok bila Allah rasakan cukup, rasakan cukup kepada kita. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Mohon maaf kalau lampu di rumah saya ni, dia sedikit romantik. Selalu kan terang. Lampu tu saya tak tahu, jumpa dah lama tak pergi, lampu tu tak ada, kasi mati pula lampu tu. Jadinya romantik. Lampu tu slow macam.
Jadi beginilah Jadi bila balik tu, ni kali pertama saya kuliah. Tadi patutnya saya baru sampai semalam. Malam tadi. Saya baru sampai dan jet lag teruk pagi tadi. Sangat teruk. Sampai saya lepas subuh saya tidur. Lepas duha lah. Pagi subuh tadi bangun. Terus ajak orang rumah saya pergi makan, mencari misi naik motor. Misi mencari roti canai. Roti canai cekir. Jadi tadi pagi carilah. Lepas cari, balik tempah ambil lontong pula. Balik rumah makan lontong pula. Dia memang gitu. Lepas tu tidur tak sedar. Lepas Zuhur. Zuhur pukul 3. Jelek sungguh. Lepas tu asal bangun sampai Zuhur. Lepas tu semayang di masjid. Pasal tadi. Lepas tu dah masjid balik, tidur lagi. Allahu Akbar. Dia bukannya apa letih tu, tak tahu kenapa. Jadi insyaAllah. Tapi hari ni lepas Isyak ni, segar balik. Segar balik. Dia kejap lah biasalah. Umur 40-an cik. Okey, jadi umur remaja saya semakin lama semakin ditinggalkan. Semakin meninggalkan umur saya. Okey, tapi alhamdulillah, syukur pada Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Sihat, alhamdulillah. Dia bukan sihat, dia tak sihat, dia cuma jet lag je lah. Cuma macam letih tu je. Letih. Dan hari ni kita masuk dalam bab yang sebelum ni, iaitu pertahankan ibu kita. Pertahankan ibu kita. Hari ini kita masukkan sedikit sebelum kita masuk dalam bab sifat perempuan, iaitu sifat perempuan yang bengkok. Kan saya dah sebut sebelum ni kenapa perempuan begini, tapi sebelum tu masuk bab 29, dia ceritakan dulu tajuk, iaitu Nabi Adam dan Hawa diciptakan daripada jiwa yang satu. Kenapa Adam dan Hawa ini daripada satu sebenarnya? Adakah Hawa daripada Adam? Kita kan dengar selalu Hawa ni diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk. Okey, pernah dengar tak? Hawa diciptakan oleh Allah daripada tulang rusuk Adam. Saya pernah dengar, kita ceritakan. Sebenarnya betul ke tak betul? Benda tu Israeliat ke? Sebab kisah-kisah ni selalu bertaburan di dalam media-media, dalam buku-buku dan sebagainya. Jadi hari ni kita masuk sedikit, kita nak belajar dari segi education ataupun maklumat yang tepat daripada Al-Quran dan hadis. Iaitu tajuk buku ni pun, tajuk dia begitulah rupanya kisah Nabi Adam hidup tenang tanpa Israeliat. Kan? Iaitu cerita sahih dari langit. Maksudnya kita nak tahu cerita yang patut didengar saja. Kalau ada pun cerita Israeliat, saya akan bagi tahu itu adalah Israeliat. Bila di Israeliat, ingat bila di Israeliat, bagaimana kita nak berbicara, bagaimana kita nak mengatasi, bagaimana kita rasa kalau itu cerita Israeliat, bagaimana pandangan kita pada dia, maka ikut macam Nabi sebut, wala tusaddiquhum wala tukadzibhum. Jangan tolak, jangan terus terima. Jangan terus tolak, jangan terus terima. Maksudnya, selagi mana dia tidak lari dari syariat, maka boleh ambil. Tapi, sebagian ulama kata tak ambil pun tak apa. Maksudnya, macamlah kita makan satu benda, asam pedas. Saya belum kena asam pedas lagi. Satu benda yang belum kena. Dia kena asam pedas dulu, baru sihat sungguh lah. Baru sihat sungguh. Ni belum berapa letih ni, belum hilang. Dia roti canai dah kena, masak lemak dah kena. Dia belum sempurna lagi ni. Dia kena ada satu lagi, iaitu asam pedas paling favourite, asam pedas ikan sembilang. Jadi kalau orang rengit, ikan sembilang takkan lari. Siapa duduk sini duduk rengit? Rengit, memang kalau orang betul pahat, dia akan pergi rengit cari ikan sembilang. Di tempat dia. Jadi itulah. Dia kena dulu kot. Dia baru rasa letih tu hilang. Letih tu hilang. Okey, jadi insyaAllah kita cerita daripada awal, iaitu menceritakan tentang Adam dan Hawa daripada jiwa yang satu. Jadi begitulah dalam asam pedas kita tu letak Ajinomoto. Jadi Ajinomoto tu merupakan Israeliat. Maksudnya kalau ada boleh letak Ajinomoto dalam kita punya asam pedas. Kalau tak ada pun tak apa. Tak penting mana pun asam pedas tu. Jadi begitulah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, taklah menyebabkan asam pedas tu tak jadi. Ada orang yang asam pedas tak ada pun Israeliat pula. Tak ada pun Ajinomoto. Sedap juga makan. Tapi kalau dia ada suka letak Ajinomoto pun boleh. Cuma jangan banyak sangat.
Bila Israeliat ataupun Ajinomoto ni banyak sangat, didatangkan penyakit. Jadi dalam cerita-cerita yang kita ada hari ini, cerita tentang langit, cerita tentang Al-Quran, jangan terlampau menceritakan tentang Israeliat ini, kita bimbang. Dia menjadi cerita Avenger ataupun Disney. Cerita Disney, dia macam cerita tu lah. Okey, balik kampung, borong ikan kat rengit, murah ikan parang. Admin Gemenoriman ni orang mana? Dia siapa yang ni? Dia sebab dia admin. Pak Metul, Batu Pahat Ustaz. Ni siapa ni? Kak Masroh lah. Oh, Kak Masroh. Okey. InsyaAllah. Sebab dia tulis nama tu. Okey. Tapi kalau letak cukup rasa, pun boleh, tak ada masalah. Tapi nak sebut bahawa kita nak tahu tentang jiwa yang satu, tentang bagaimana Adam diciptakan dan Hawa diciptakan dari segi Al-Quran. Okey. Okey, saya baca dulu. Bagi salam Kak Rapia Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi. Semalam, masa saya balik selesai daripada umrah, jemaah saya, dia makcik lah. Dia tengok muka saya. Lepas tu dia mesej dekat dalam grup. Ustaz, tahu tak Ustaz, daripada awal kita bertemu masa umrah tu, sampailah hari ni baru saya tahu muka Ustaz dia macam siapa. Dia kata. Baru saya tahu muka Ustaz macam siapa. Ya ilah, punya saya terfikir kat mana saya jumpa Ustaz. Kat mana saya jumpa Ustaz. Dia tanya saya, kita pernah jumpa ke? Tak pernah, saya cakap. Rupa-rupanya dia kata dia jumpa ni. Dia kata saya ni macam apa, saya macam siapa tu? Alah, siapa nama, lupa balik saya. Disebut, ada satu orang tu. Dia kata, apa, saya lupa. Ungku Ismail dia kata saya. Ungku Ismail. Saya kata tadi, ya Allah, saya ni dah biasa sangat difitnah handsome. Tapi saya tetap bersabar. Bersabar. Okey, insyaAllah teruskan lagi. Hari kita cerita tentang Nabi Adam, bukan tentang saya. Iaitu Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Okey, insyaAllah. Kak Halijah Said. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amanira Suhana Imran. Okey Ustaz, Alhamdulillah sihat. Nampak Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat orang muda. Sihat orang muda, macam tu lah. Perubahan masa sana dengan sini, itu pun mungkin. Okey, insyaAllah. Kak Sarina Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rohana Kasim. Assalamualaikum Ustaz. Nampak sihat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab saya dah demam waktu saya nak pergi tu. Benar-benar demam. Jadi 3 hari sebelum saya pergi tu demam. Sampailah membawa kepada 3-4 hari kat sana. Saya demam. Tapi selepas tu, dari 2-3 hari, saya sihat. Sampai sekarang saya sihat. Saya sihat, Alhamdulillah. Kak Yuzra Linda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Okey, insyaAllah. Letak borong ikan kat rengit, murah ikan parang. Okey, Kak Masrah rupanya orang mentua, orang rengit, orang Batu Pahat. InsyaAllah. Jadi sini memang ikan parang tu memang ikan-ikan kami lah. Ikan saya makan lah. Ikan barang, ikan sembilang. Okey, insyaAllah. Kak Ade Irma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Najid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nurillah Hasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Farida Kasmadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asam pedang ikan mayong. Masya Allah. Ini semua favourite. Ikan mayong, ikan sembilang. Ini saya lalu. Satu lagi yang saya suka, kalau dulu lah bukan saya suka, mak saya masak. Ikan sembilang, ikan asam pedas, ikan mayong tu kewajiban. Satu lagi ni, ikan apa tu? Bukan ikan sepat. Ikan apa tu? Yang kita ni, yang bentuk macam empat segi apa? Bawal. Ikan bawal. Okey, insyaAllah. Bawal putih ingat saya. Ke bawal emas. Lupa dah mak saya masak dulu lah. Tapi jarang saya makan sekarang ni. Okey, insyaAllah. Suami Era Fazira ke? Oh bukan, suami Nat Zainal dia kata. Okey. Mak Jah Halijah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kak Nur Aisyah. Waalaikumsalam. Haji Asia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz baca komen dah macam DJ radio. Okey, kita sampaikan lagu kita boleh sampaikan lagu tapi buka sendirilah di YouTube masing-masing. InsyaAllah. Okey, saya boleh bagi salam lah Okey, sampaikan lagu. Assalamualaikum. Salam hamba tulus tanda ingatan. Okey, insyaAllah. Terus kepada Norimah binti Mior Aziz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti Rokia Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah alhamdulillah. Nabi Adam dan Hawa adalah daripada jiwa yang satu. Saya mulakan dengan bacaan Al-Quran. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Wahai manusia. Maksudnya semua manusia. Allah gelar dan Allah panggil semua manusia. Termasuklah saya, Khairul Fahmi, Tun Mahathir Mohamad, Rafizi Ramli, apa lagi? Len Guan En, Gotok Chang, semua. Maksudnya manusia seluruhannya. Dia bukannya kira orang Islam saja, tapi semua manusia. Baik dia siapa saja dalam dunia ni, baik digelar manusia, Allah panggil nama dia. Wahai seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Okey. Jadinya, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Ni Allah seru. Sebab tu kita sebagai manusia ni kena seru juga. Kita kena seru manusia-manusia lain ni supaya takut pada Allah. Bukan orang Islam. Orang Islam saja kita kena seru. Tapi kita kena seru sekali orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Supaya mereka ini takut kepada Allah. Yang mana? Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang mana yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Ingat daripada jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya telah kami ciptakan pasangannya. Ingat maksudnya dia daripada yang satu, kemudian Allah jadikan pasangan, sepasang. Ada pandangan yang mengatakan bahawa diciptakan Adam, kemudian daripada Adam diciptakan Hawa. Tapi dalam Al-Quran sebut telah menjadikan kamu daripada kamu semua manusia ni, baik manusia, baik lelaki perempuan, dijadikan daripada jiwa yang satu. Jadi ada pandangan menyebut jiwa satu tu Adam. Tapi sebenarnya kalau ikut pandangan yang kuat, jiwa yang satu tu tidak ditahui apa sebenarnya. Wallahu'alam. Tapi kalau pandangan saya sendiri pun Adam. Tapi pandangan daripada Dr. As-Salah Al-Khalidi ni, dia disebut Wallahu'alam. Dia tidak boleh mengetahui. Sebab bila tidak ada tafsir, Nabi pun tak pernah sebut, maka dia lebih mudah dan lebih simple bahawa tidak perlu kita meletakkan siapa sebenarnya jiwa yang satu. Sebab dia kata wahidah dalam keadaan muannas. Kalau ada wahid. Tapi dia wahidah. Maksudnya dia adalah jiwa yang kita tidak ketahui. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripada jiwa itu, dijadikan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaan. Dan telah kami jadikan daripada lelaki yang banyak dan juga perempuan. Okey, di Johor, saya baru-baru ni di Johor di JPN, Jabatan Jaya ada bagi satu talk dekat talk kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara di Johor punya peringkat Johor, yang mana semua pengarah-pengarah Batu Pahat, Pontian ada waktu tu. Dan saya makan dengan pengarah-pengarah Batu Pahat, dikumpulkan pengarah Batu Pahat di Pontian, semua lelaki pengarah-pengarah ni. Cuma ketua pengarah ataupun jusa satu ni, jusa ni, yang ketua pengarah kira pengarah JPN Johor, maksudnya seluruhnya perempuan. Tadi yang pengarah-pengarah bahagian Batu Pahat, Pontian, Mersing, semua lelaki. Pengarah JPN mereka lah. Tapi pusat dia di Johor, pengarah ketua dia semua ni adalah perempuan. Maksud tu saya berbual lah, ni mungkin dalam setengah tahun lepas, awal tahun ada tu. Saya bertanya lah, JPN, Pendaftaran Negara. Lelaki, dia kata Ustaz nak tahu tak? Di Johor, mana lebih ramai? Lelaki ke perempuan? Soalan dia. Okey, saya soal dulu kat jemaah-jemaah semua. Mana lebih ramai? Rakyat Johor ni lelaki ke perempuan? Siapa nak jawab? Siapa orang Johor? Perempuan. Perempuan. Ada Irma. Okey. Okey, jawapan. Perempuan. Okey. Perempuan, Ustaz. Perempuan. Alhamdulillah. Okey, jadi yang apa kira pengarah JPN Johor jawab, Ustaz, dalam rakyat Johor jangan bukan termasuk dengan parti tentang Pamit Izin, orang luar negara, tapi yang ber-IC biru. Kan di Johor, yang rakyat Johor ataupun bangsa Johor. Saya orang Johor saya orang Johor. Saya memang asli orang Rengit.
asli orang Rengit kan. Saya adalah asli orang Rengit tapi bukanlah orang asli Rengit kan. Jadi memang orang Johor lah. Kalau tak percaya tak tahulah kan. Takkan nak letak piala Malaysia kat kepala ni baru nampak orang Johor. Aduh. Ni bukan kan? Jadinya ni Johor yang belasah Kelantan ada tu kan. Berapa kosong saya tak ingat. Okey, jadinya bila sebut Johor ni, dia kata bahawa jauh lebih ramai orang lelaki berbanding perempuan. Jadi jawapan perempuan adalah salah. Perempuan kalau 2-3 kalau perempuan 2-3. Jadi yang lebih ramai di Johor adalah kaum Adam. Kaum Adam. Jadi bukan perempuan. Saya terkejut lah. Saya terkejut. Jadi perempuan jarang salah Ustaz. Apa? Tapi kata kali ini adalah perempuan salah. Perempuan salah. Bukan perempuan. Tetapi di Johor, rakyat Johor atau bangsa Johor lebih ramai lelaki berbanding perempuan. Jadi minta maaflah kepada yang salah menjawab. Sebab tadi kalau betul saya nak bagi hadiah. Saya nak bagi hadiah. Jadi saya biasa hadiah saya memang sangat istimewa lah. Iaitu merupakan ucapan tahniah. Ucapan tahniah insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Jadi ketika mana saat disebut Johor ni lebih ramai. Saya tak tahu negeri lain dan negara lain. Tapi di Johor saja lelaki lebih ramai daripada perempuan. Okey. Dan kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dikata. Dan daripada Adam dan Hawa itu maka muncullah lelaki dan perempuan yang ramai dan takutlah pada Allah yang meminjamkan nama-namanya daripada arham iaitu rahim-rahim ibu lah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah senantiasa memerhati dan mengawasi kamu. Jadi perempuan lelaki kena hati-hati. Kamu diciptakan daripada jiwa yang satu. Semua sama daripada Adam dan Hawa. Dan kemudian kamu menjadi ramai selepas tu. Dan Allah meminjamkan, dan takutlah pada Allah yang telah meminjamkan. Yang telah meminjamkan dan meminjamkan kepada kamu ini. Iaitu tasa'aluna bihil arham. Sebenarnya maksudnya silaturahim. Tapi sebenarnya kalau ikut arham tu bukan rahim. Tapi arham tu bukan silaturahim. Tapi arham tu adalah kantong-kantong dalam perut ibu. Kamu kena jaga benda tu. Kantong-kantong ibu tu. Maksudnya silaturahim lah. Kamu kena jaga yang disebut rahim dari tu. Rahim dari tu, itu bermaksud adalah, makna dia adalah silaturahim. Silaturahim. Okey. Yang pertama sekali kita bincang. Kita bincang. Okey, tak apa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Admin Ibu Ros. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat orang muda. Tu Bunda Ros. InsyaAllah. Okey, tak apa Min. Banyak peluang jumpa di Johor. Okey, itu. Okey. Jadinya, ketika mana saat menceritakan tentang sebahagian ulama, ahli tafsir berpandangan bahawa Hawa adalah makhluk yang diciptakan daripada diri Nabi Allah Adam. Mereka berpegang kepada zahir ayat. Ada pertama pandangan ulama, dikata bahawa Hawa ni dicipta dari Adam. Kerana dia berpegang kepada satu ayat daripada teks ayat, wa khalaqa minha zaujaha, yang telah diciptakan daripadanya, dan Allah telah menciptakan daripadanya. Itu dikata Hawa tu, iaitu zaujaha, pasangannya. Kan nampak kan? Allah telah menciptakan jiwa yang satu dan daripadanya Allah cipta pasangan. Okey. Iaitu sesungguhnya Hawa diciptakan dari sebahagian tubuh Nabi Allah Adam kerana partikel ayat daripada perkataan min yang bermaksud min tab'id ataupun min daripada sebahagian. Tersebut adalah bahagian tulang rusuk Nabi Allah Adam. Namun jika berpandangan bahawa pandangan ini tidak menunjukkan seperti demikian, tidak menceritakan kemuliaan Allah kepada semua lelaki dan perempuan. Sebenarnya Allah telah menciptakan manusia daripada jiwa yang satu. Daripada jiwa yang satu inilah diciptakan isterinya. Ini pandangan seorang. Sebenarnya gini. Dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimanakah Hawa ini adalah seorang lelaki, seorang perempuan
Yang mana Allah menciptakan Hawa ini dengan hadis, iaitu wastausu bin nisa. Maka berwasiatlah kamu dengan perempuan-perempuan ini dengan baik. Kerana apa? Fa innal mar'ah, ini hadisun sahih, iaitu hadis daripada rawahul Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih, hadisun sahih. Iaitu berwasiatlah, kamu nasihatkanlah perempuan-perempuan, isteri kamu, anak-anak perempuan kamu dengan cara yang paling baik. Fa innal mar'ah, kerana perempuan ini khuliqat min dila', diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, dia adalah diciptakan daripada tulang rusuk yang paling atas. In zahabta tuqimuhu kasartu, kalau kamu mendapati kamu nak tegakkan tulang itu, yang bengkok itu, maka patah. Dan kemudian wa in taraktahu, kalau kamu tak tegakkan pula, kamu biarkan je, lam yazal a'waj, dan dia terus akan menjadi bengkok. Istausu bin nisa khairan, maka berwasiatlah, nasihatlah perempuan-perempuan di kalangan kamu dengan cara paling baik, dengan cara yang paling baik. Maksudnya bergaul dengan cara yang baik dan jagaan dia dengan cara yang baik, yang baik. Au kama qala rawahul Bukhari wal Muslim. Okey, dalam hadis sahih ini dia menyebut tentang Nabi kata bahawa perempuan, dia tak sebut Hawa, perempuan ni diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang bengkok. Yang paling bengkok tu, yang paling atas ni tulang rusuk, tak ada sebut pun kiri. Tak ada sebut pun tulang rusuk kiri ke mana, tak ada. Tapi disebut tentang tulang rusuk yang bengkok yang paling atas, yang paling kecil ni bengkok. Okey, dekat sini kalau kita melihat dalam Israiliyat, ketika mana dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada, iaitu ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 34, kan? Ayat 34 35. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna bitu minha jami'a. Maksudnya selepas ayat tu Allah jadikan wahai Adam dan Hawa. Disebut lagi, kamu berdua jangan mendekati, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi kat sini ayat dikatakan bahawa kamu berdua. Start daripada itulah tiba-tiba Allah ceritakan Adam, ada dua orang, Adam dan Hawa. Daripada ayat inilah, maka ketika itu dalam Ibnu Katsir bawakan satu pandangan, kan? Bawakan satu pandangan daripada ayat ini. Kejap mana nak cerita dia ni? Kejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyebut iaitu Adam ni ketika mana dia sedang tertidur. Maksudnya waktu tu Adam tidur, Allah mengambil daripada tulang rusuk Adam yang belah kiri. Yang ni Israiliyat. Dia kata bahawa Wahab bin Munabbih menceritakan ini, tapi ini walaupun Israiliyat, tapi Ibnu Abbas yang ceritakan. Dia ambil daripada Bani Israel, maksud Islam. Dia kata dulu sebenarnya Adam waktu tu tertidur. Bila tertidur, Allah ambil daripada tulang rusuk kiri. Dalam hadis tak sebut pun tulang rusuk kiri. Dia cuma tulang rusuk yang paling atas. Tapi ditambah dengan Israiliyat di belah kiri. Dan kemudian Allah tutup kembali tulang rusuk itu dengan daging. Tulang tutup balik. Dan kemudian dan Allah ciptakan daripada tulang rusuk itu seorang wanita yang bangsa sama dengan Adam, yang cantik. Dan kemudian ketika itu Adam pun terbangun. Selesai Adam terbangun, maka di depan mata dia ni ada seorang perempuan yang cantik, yang spesies dia. Sebelum ni dia hidup ribuan tahun, depan tu malaikat. Tiba-tiba depan mata dia ada seorang yang macam dia, sama, tapi yang memandang tu dia dekat hati dia, mencintai dia, sebab dia kata bahawa dari tulang rusuk dia. Jadi dia dapat macam getaran. Itulah. Jadi kat sini kita nampak ada Israiliyat menceritakan bahawa Adam ni dia tertidur dan kemudian dia ambil tulang rusuk belah kiri dia. Dan kemudian diletakkan dan ciptakan Hawa. Tapi Israiliyat, inilah kisah Israiliyat yang kita mungkin boleh percaya dan mungkin boleh tidak. Tidak berdosa kita percaya. Tidak menjadi kesalahan kita percaya. Dan tidak juga menjadi kesilapan ataupun menjadi kesalahan kalau kita tak percaya. Tapi kalau saya mengambil tindakan tidak
mengambil tengah-tengah. Saya nak percaya orang dengar cerita tu pun saya okey. Saya kata ada orang tak setuju pun saya okey. Saya okey, tak ada masalah. Sebab benda tu tak penting mana bagi saya. Tapi saya pernah dengar satu pepatah. Satu kata-kata indah lah, kata-kata puisi. Dia kata perempuan ini dia tidak diciptakan daripada tulang kepala ataupun tengkorak tulang kepala. Yang untuk kita puja dan untuk kita puja. Untuk kita sanjung, untuk kita puja, tidak. Dia bukan dari tulang kepala untuk kita sanjung dan puja. Dan wanita juga, dia bukan daripada tulang kaki yang kita perlu pijak dan hina. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas sebelah kiri, yang dekat dengan hati, untuk kita sayangi dan kita jaga. Allah Akbar, hebatnya. Kata-kata pujangga. Tapi kata-kata itu saya tak ada masalah. Tapi sebagainya. Jadi itu kata-kata. Jadi orang perempuan pula, bak kata Ustaz Badli Shah, jangan kita jadikan perempuan itu seperti skateboard yang bila kita belum dapat, kita beli tu, kita lap skateboard. Bila dapat, kita pijak. Dan juga jangan jadikan seperti bola tangkis. Sebelum kita dapat, kita ambil bola tangkis tu, kita urut. Bila kita dah main, dah pegang, kita smash dia. Dan tetapi jadikanlah perempuan seperti bola rugby. Jadikan perempuan seperti bola rugby. Masa belum dapat, kita kejar. Kita kejar dia. Bila dah dapat, kita peluk. Itu kan rugby. Itu Ustaz Badli Shah lah. Saya sambungkan aja. Sambungkan aja. Jadi, ketika mana cerita dia, sebenarnya cerita yang tulang rusuk belah kiri, diciptakan daripada tulang rusuk, dia ambil tulang rusuknya, kemudian jadilah Hawa. Cerita ini bukan datang daripada Islam. Cerita ini datang daripada Israiliyat. Kira faham Bukan saya kata cerita ni salah. Ibnu Abbas sendiri ambil cerita daripada Bani Israel. Cuma kita nak tahu, yang ini cerita Israiliyat. Yang ini hadis. Yang hadis sebut dia daripada tulang rusuk perempuan. Yang paling atas, yang paling bengkok. Rugby tu yang buat sedih. Kita pegang. Kita pegang, kita peluk dia. Jaga. Sampailah penghujung. Kita peluk dia. Okey. Jadinya, ketika mana saat disebut perkataan ini, maka kisah tersebut merupakan Israiliyat yang ada dalam kitab perjanjian lama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Sesungguhnya ramai periwayat dalam kalangan orang Islam telah menukilkan dan mengambilnya. Kita pun ramai. Termasuklah Ibnu Katsir. Walaupun begitu, kisah dari riwayat ini tidak pula disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih yang dapat mengesahkannya. Oleh yang demikian, kita mestilah berhenti daripada meriwayatkan kisah seperti ini dan tidak mempercayai. Ini pandangan Dr. As-Salah Al-Khalidi lah. Tapi kalau sebagian ulama sebut, nak percaya pun boleh. Tapi jangan ambil sebagai kita punya syariat. Sebagai pedoman cerita-cerita rakyat bolehlah. Buat-buat sedap cerita, tambah-tambahan. Tapi kalau tak ambil pun lagi baik. Kenapa saya cerita tadi Ustaz? Kenapa Ustaz cerita? Kalau benda ni Israiliyat. Saya cerita sebab saya nak menceritakan ini Israiliyat. Kita faham Okey. Macam juga jangan sebut babi. Tapi tadi Ustaz sebut babi. Saya sebut babi sebab saya nak ceritakan babi ni yang dia sebut. Okey. Lepas tu saya sebut nama tu. Gitulah. Okey, boleh faham Okey, insya-Allah. Hadis tak sahih ke Ustaz? Okey. Itu bukan hadis tak sahih, cerita Israiliyat. Cerita ni bukan daripada hadis, cerita daripada Bani Israel masuk Islam. Tapi cerita yang perempuan diciptakan daripada tulang rusuk, dicipta dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang itu hadis, iaitu hadis Bukhari Muslim, hadisun sahih. Okey, jadi kalau macam betul lah Ustaz, maksud memang dalam hadis pun sebut Nabi mengatakan bahawa dia tadi tulang rusuk. Dia tak kata Hawa, dia kata perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling atas, yang paling bengkok. Okey, di sini para ulama, kebanyakan mereka mengatakan bahawa min itu bukan menunjukkan daripada tulang rusuk, tapi sifat, lebih kepada sifat perempuan. Yang seolah-olah daripada tulang rusuk. Maksudnya begitu. Maksudnya Allah nak bagi tahu manusia ni, dia kata Hawa ni
dia diciptakan sebagaimana tulang rusuk itu. Tulang rusuk itu. Maksudnya tulang rusuk yang keras, degil. Bukan nak kata degil, tidak. Tetapi dia seorang yang kita kena faham daripada mana ciptaan dia dan bagaimana diciptakan. Bengkoknya jiwa seorang perempuan. Maksud tajuk hari ini, bengkoknya jiwa seorang perempuan. Okey, insya-Allah. Tapi bengkoknya jiwa seorang perempuan ini tajuk yang barulah dalam cerita ni. Maka insya-Allah saya pun dah pukul 10 lah. 10 dah. Tapi bengkok ni saya ingat orang perempuan ni unik. Saya pernah jadi warden di satu asrama tahfiz. Tapi jadi warden perempuan ni dia lain sikit daripada lelaki. Pelik, perempuan ni kadang unik. Saya cuma unik ada satu benda. Satu benda yang saya unik iaitu laki-laki tak pernah ada masalah tu. Tapi perempuan ada masalah tu. Apa dia? Yang paling banyak iaitu di asrama perempuan ada yang nak pindah bilik, ada yang nak pindah dom, ada nak pindah asrama. Hanyalah kerana sahabat-sahabat dia ni, kawan-kawan dia suka ambil sabun dia. Ustaz, dia ni sabun saya kena ambil je, budak-budak dia kena pakai sabun saya. Kadang-kadang berubat gigi, kadang-kadang main ambil je. Jadi dia kata tak puas hati dengan dia punya rakan satu bilik. Dia ngadu dengan warden. Jadi ngadu-ngadu dengar. Pengaduan ini tidak pernah berlaku di asrama lelaki sepanjang hidup saya. Baik di asrama masa saya dulu sekolah dan baik setelah jadi warden. Lelaki ni satu sifat dia unik. Dia sembrono. Kadang-kadang perempuan detail. Dia kalau bawa barang tu detail. Sabun dia punya. Sabun sana punya. Kalau lelaki ni sabun memang kongsi. Siapa ada sabun pakai. Sampaikan asrama lelaki tu bukannya sabun ataupun ubat gigi yang kongsi. Berus gigi pun dia kongsi. Kat lelaki, berus gigi, ramai-ramai mandi. Berus gigi pejam. Dia jam. Berus gigi satu kat muka ayam. Perkhidmatan. Satu berus gigi. Semua pakai. Basuh pakai balik. Basuh. Kan basuh. Dibasuh pakai. Nanti pukul lagi pakai belak gigi. Cepat. Kongsi. Apa masalah? Perempuan ubat gigi pun masalah. Tak boleh kongsi. Laki-laki berus gigi pun kongsi. Berus gigi pun kongsi. Laki-laki benda tu dia tak jadi masalah. Jadi sifat azali perempuan. Sebab tu bila saya ni kahwin dengan perempuan, seronok. Yang isteri saya pula kahwin dengan lelaki, seronok. Sebab apa? Sifat dia berbeza. Baru ngam. Sifat berbeza, ngam. Jadi kalau saya berjalan dengan orang rumah, dia detail. Dia yang kemas beg. Kemas beg semua siap. Cantik lapis, beg yang ni pakai dulu, beg yang kedua pakai dulu. Dia akan key in bank, masuk dalam bank untuk beli hotel, semua dia. Pilih seat. Saya cuma cakap saya nak duduk katil 4 orang. Saya akan duduk di sini. Saya kata abang nak duduk mana Kelantan? Saya nak duduk kat Kota Baru. Okey. Tapi hotel semua dia cari. Dia suka cari. Detail-detail ni perempuan. Sampai tahap, nanti bila dah siap je, okey bang, 400. Bank in. Tu je dia tahu. Duitnya bang? Saya bank in duit. Jadinya, sebenarnya benda ni, dia sebenarnya memang Allah ciptakan perempuan lelaki ni, dia memang takkan sama. Sebab itu, benda ni menjadikan lelaki perempuan ni, dia bukannya saling sama. Tapi saling bekerja sama macam ni. Kalau dia sama, dia belaga gini. Sebab tu perempuan lelaki tak sama. Perempuan lelaki tak sama. Sebab tu, dia kerja sama. Sebab tu saya dengan orang rumah selalu bekerja sama. Bila kadang-kadang dia masak, jadi saya makan. Saya makan. Dan bila saya makan, dia basuh pinggan. Nampak? Ke sweet. Hari ni dia buat air untuk saya tadi. Dia kata nak air apa? Saya kata air limau. Bila dia dah buat air limau, saya minum. Bismillah. Bila saya minum dah habis, dia basuh. Kan nampak? Kerja sama tu. Kerja sama. Wallahualam. Okey, kita terus. Jadi itu di antara bengkoknya. Tapi bengkoknya jiwa seorang perempuan ni panjang pula cerita ni. Cerita dia panjang. Hadis dia pun panjang. Hadis dia pun panjang yang menceritakan tentang perempuan. Cerita dia tentang ramainya Nabi melihat perempuan masuk dalam neraka Jahannam. Bukan nak kata bahawa lelaki tak masuk neraka. Tapi kebanyakan perempuan yang masuk neraka ni golongan yang macam mana. Dalam hadis Nabi pernah sebut perempuan yang masuk syurga ramai. Kamu tahu tak dalam syurga sangat ramai perempuan. Maksudnya Nabi pun cerita dekat syurga ramai perempuan. Masuk turun Isra Mi'raj. Aku masuk syurga ramai perempuan.
Kamu tahu tak siapakah perempuan yang paling ramai itu? Begitu juga dengan Nabi SAW masuk dalam neraka. Maka aku melihat, wahai perempuan, ramai ahli neraka di kalangan perempuan. Kamu tahu tak siapakah perempuan yang masuk dalam neraka itu yang paling ramai? Maksudnya Allah Nabi nak bagi tahu bukanlah perempuan dengan lelaki, perempuan lagi ramai. Tidak. Cuma nak tahu perempuan kebanyakan dalam neraka tu kenapa? Dan kenapakah perempuan dalam syurga tu pun kenapa ramai? Kenapa ramai? Dan ada juga yang laki-laki masuk neraka, Allah cerita kenapa. Jadi dalam perbahasan hadis tu memerlukan kefahaman dan syarahan yang detail supaya tidak salah faham. Bagaimanakah cerita yang kita selalu dengar kan tentang hadis ni. Perempuan tu pun. Jadi kita kena baca hadis ni dengan detail, dengan hati-hati, dengan hati yang terbuka oleh pandangan para ulama. Jadi insya-Allah saya sambung cerita bengkoknya jiwa seorang perempuan itu sebenarnya bagaimana. Kita kena tahu bahawa Hawa pun begitu, Khadijah yang hebat pun Hawa begitu, Aisyah radhiyallahu anha pun begitu, Fatimah pun begitu sifatnya. Jadi bagaimana, kenapakah perempuan ini bengkok yang macam mana tu Ustaz? Bengkok macam mana tu? Jadi para ulama telah pun detail. Jadi moga-moga kita membaca wahyu Allah dengan cara ilmu, dengan cara pandangan para ulama yang berilmu dan ikhlas hatinya, supaya kita tidak lari daripada menggunakan hadis ini untuk benda yang salah. Benda yang salah. Jadi sebab saya nampak ramai orang gunakan hadis ni dengan benda cara yang salah. Jadi ingat jadi moga-moga kita dijauhkan daripada mentakwil Al-Quran dan mentakwil hadis dengan cara yang tidak berilmu. Jadi insya-Allah bukan kerja sama tu Ustaz. Kerja semua, perempuan kerjakan semua. Itu namanya kerja sama. Kerja sama. Okey, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi adakah kelebihan lelaki dan kelebihan perempuan. Kelebihan perempuan. Sebab tu nak jadi orang yang bahagia ini, bacalah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Bila kita seorang Nabi kata, nak Allah bagi tahu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Syukur ini datang. Gembiraan sakinah itu datang. Nabi kata, sekiranya kamu selalu menghargai orang yang lain. Ini hadis yang sahih. Jadi gembira ini datang sekiranya kita selalu menghargai. Sebab tu kita sebagai wanita, sebagai suami, kita jadi pasangan hidup ni, nak jadi orang yang bahagia ni datang bukan kerana pasangan kita. Tidak. Kita bahagia bukan kerana pasangan kita ni kerana pasangan kita ni. Tak. Kita bahagia ni bukan kerana pasangan kita pasangan kita hargai kita. Tidak. Kita bahagia ni, Nabi kata tadi, kebahagiaan itu datang, syukur itu datang bila kita mula menghargai. Jadi puan-puan, tuan-tuan, laki baik perempuan, nak jadikan kita ni bahagia, kita selagi mana kita kat bahawa kita je buat semua, suami tak buat, suami pun cakap saya je buat, suami, isteri tengok Facebook, tak habis-habis benda ni, maka kamu takkan menemui kebahagiaan hidup. Sebab kebahagiaan hidup ni mula rasa bersyukur. Bila kita melihat suami orang sebelah, suami saya tak macam tu Ustaz. Itu tanda orang tak bersyukur. Dia dah mula merasakan bahawa dia ni suami dia tak bagus, suami orang lain bagus. Perasaan itu je, nikmat yang ada pada dia anggap tak best, nikmat orang. Sebenarnya suami orang tu pun sebenarnya ada tak bagusnya. Cuma kita tak nampak. Semua kita tak nampak dan kita ni pun bukan bagus sangat. Saya lah sebagai suami selalu menyebut bahawa minta maaf sebab apa bukan suami yang baik. Suami yang baik selalu begitu. Terima kasih menjadi isteri saya. Isteri abang. So isteri saya akan semua balik. Tak apa bang. Saya pun Wani pun bukan isteri yang baik. Dia akan kata begitu. Manusia ni bila kita kembali kepada lemah, dia akan kata macam tu balik. Biasa macam tu. Lepas tu dia buatkan air nesari. Yang itulah kan bagus kan bagus. Kalau kita selalu menceritakan bahawa dia tak bagus, dah lah pemalas, tapi lepas tu suruh buat air tarik, dia marah orang. Jadi semuanya sebenarnya di depan kita ini, pertama nak jadikan saya bahagia, saya kena berterima kasih dengan pasangan hidup saya. Dan kalau isteri saya nak bahagia, dia kena selalu berterima kasih kepada saya dan kepada anak-anak. Anak saya pun harus saya terima kasih. Kalau dia ambil barang, dia dah tisu dah dia ambil kan. Fatih, terima kasih. Saya suka terima kasih. Sebab saya nak bahagia, saya kena berterima kasih dan menghargai. Dan kalau dia nak bahagia, dia kena menghargai. Buang itu semua bakul sampah kan pandangan orang barat. Yang mana menceritakan bahawa nak bahagia, kena ada pasangan yang menghargai kita. Ini semua barat punya cara. Nabi tak pernah diajar begitu. Nabi diajar untuk menghargai sahabat. Nabi diajar supaya kita ni
menghargai sahabat. Barulah Allah akan letakkan, Allah akan hargai kita. Sebab tu kita jangan mengharap kawan-kawan hargai kita. Tapi kitalah yang mula menghargai. Sebab apa? Sebab kita tak boleh mengawal action orang. Bangun pagi tak boleh kawal action suami, action isteri, action anak. Tapi bangun pagi kita boleh kawal action kita. Kita boleh kawal kita yang mula hargai. Kita yang boleh menghargai. Kan dalam hadis Nabi pernah sebut sebelum ni kan? Iaitu saat mana manusia ni bila nak minta maaf, maka maafkanlah. Nabi kata tidaklah dikira orang itu bertaubat selagi mana dia tidak memaafkan. Maksudnya kalau kita bangun pagi, subuh, kita mula maafkan orang dulu. Kalau kita pun susah nak maafkan orang, masakan kita, orang akan maafkan dosa kita. Jadi Allah suruh kita maafkan orang dulu. Barulah Allah lembutkan hati orang tu untuk memaafkan kita. Jadi begitulah, kalau kita menghargai pasangan, barulah Allah akan gerakkan hati pasangan untuk menghargai kita. Jadi mulakan dengan diri kita, moga-moga kita menjadi bahagia. Tadabbur surah Ad-Duha. Sebab tu Nabi ni bila dia sedih, Allah turunkan Ad-Duha pada dia untuk menghiburkan hati Nabi. Bukan bahawa diturunkan Ad-Duha, bahawa diminta supaya sahabat, isteri hargai, tak. Bahawa kita bila baca Ad-Duha, kita akan mulakan bangun pagi, kita yang mula menghargai. Kalau kita nak bahagia, tak perlu kita minta dihargai. Tapi kalau kita nak bahagia, kita yang akan mulakan penghargaan. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca surah Al-Mulk insya-Allah. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Puji ada makna. Okey. Ayo. Nak tanya sikit. Boleh tak ada masalah. Betul ke kalau macam tu betul tak kita ni isteri dijadikan daripada tulang rusuk suami, itu betul ke Ustaz? Ataupun okey. Gini ulang balik. Okey. Jadi begini. Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, mengambil makna Israeliat. Kan? Tulang rusuk perempuan, dia ciptakan tulang rusuk. Bagi dalam hadis, pandangan ulama yang kedua, dia menyebut bahawa hadis yang tadi tu bermakna adalah dia diciptakan sebagaimana ciptaan tulang rusuk. Maksudnya dia bukan dari tulang rusuk, tapi sebagaimana diciptanya tulang rusuk tu. Itu pandangan yang kedua. Jadi pandangan yang kedua ni lebih banyak para ulama mengambilnya. Iaitu dia bukan daripada tulang rusuk suami, bukan. Dia bukan dari tulang rusuk suami. Dia tak ada sebut pun dalam hadis Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tak ada. Dia cuma kata perempuan diciptakan sebagaimana tulang rusuk tu je. Jadinya kebanyakan para ulama, jumhur para ulama yang ikhlas dalam penciptaan dia menceritakan bahawa tak ada langsung Nabi sebut daripada tulang rusuk siapa. Cuma diciptakan dari tulang rusuk sebagaimana diciptakan tulang rusuk itulah, maka perempuan begitulah ciptaannya. Jadi pandangan daripada ulama dan saya sendiri lebih kuat mengatakan bahawa bukan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, tapi perempuan diciptakan sebagaimana tulang rusuk diciptakan. Yang itu lebih menepati makna hadis tadi. Sebab kalau kita buang Israeliat tadi tu jauh-jauh, maka kita tak akan nampak sebenarnya apa pun hadis itu tentang Nabi Adam daripada tulang rusuk laki-laki, tak ada. Kalau kita buang, kita terpengaruh dengan cerita tulang rusuk laki-laki tadi tu. Sebab kita baca Israeli, dalam hadis Nabi cuma perempuan diciptakan sebagaimana tulang rusuk. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey Kak Mandira? okey Ustaz, alhamdulillah faham, jelas. Okay. Tapi jangan ditekan tengok belah kiri suami. Ya Allah bang, tak adalah tulang rusuk abang yang belah atas. Okey. Kalau abang takut-takut nanti Kak Amarina tengok, bang ada dua tulang rusuk abang tak ada. Maksudnya ada dua isteri. Allah. Lagi takut lah, lagi takut. Baik jangan. Baik tak? Baik jangan. Habis kalau orang yang tak ada isteri, tulang rusuk masih ada lagi. Jadi pun pening. Tak payah pening-pening. Tak payah pening. Tapi yang paling penting dalam maksud hadis ini nak menceritakan bahawa perempuan diciptakan sebagaimana tulang rusuk itu. Jadi kalau Kak Amanira ataupun bonda semua nak mengkaji anak perempuan tentang diri kita sendiri, kita kena tengok dalam YouTube, tengok dalam mana-mana Google, bagaimana bentuk tulang rusuk yang paling atas tu. Bengkok dia macam mana? Keras dia macam mana? Dan kenapakah diciptakan begitu? Supaya manusia berfikir. Bukan meletakkan, Nabi Adam dia tidur. Dah lain nak cerita dia. Hebatnya waktu tu tak. Sebenarnya Allah nak bagi tahu sifat perempuan dan kita kena kaji.
kenapa sifat perempuan begitu dan atasi kelemahan dan kelebihannya. Dan laki-laki kenapa dijadikan begini, kita kena atasi kelebihan dan kelemahannya. Tapi akhirnya hari ini, kita cuma cerita, macam cerita Avenger. Last-last tak mengambil pelajaran dan pengajaran daripada tulang rusuk itu. Bukan nak mencerita kelemahan, tapi ada kelebihan dan ada kelemahan. Dan ada kelebihan dia menyebabkan perempuan ramai masuk syurga kerana tulang rusuk tersebut. Dan kerana tulang rusuk bentuk itu jugalah yang bengkok itulah menyebabkan manusia perempuan ini ramai dalam neraka. Jadi kita kena gunakan poin yang Allah sebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai menjaga kehormatan lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah sama-sama sahabat-sahabat semua boleh buka surah Al-Mulk. Saya tadi masa sebelum nak kuliah tadi saya bela kan apa nak cakap ni. Baru nak buka kitab sebagainya, tapi setelah mana saya bersama dengan Germa Nur Iman, bonda semua, alhamdulillah kembali segar. Benarlah orang kata ustaz, para asatizah bila dia demam, kalau tak jumpa Panadol, bagi dia kuliah. Bagi dia kuliah. Dia segar balik. Segar balik. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua kita boleh baca surah Al-Mulk. Sebelum kita membaca surah Al-Mulk, kita beristighfar 10 kali insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم رب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة سورة الملك في كل ليلة وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة وشفاعة في القبر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والله أعلم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Moga kita mendapat sesuatu malam ini, Masya Allah. Perempuan ini, kita ni dijadikan daripada seperti atau sebagaimana tulang rusuk, betul kan Ustaz kan? Kena bagi tahu suami selepas ini. Isteri ni bukan jadi daripada tulang rusuk suami, Masya Allah. Jangan bergaduh dah. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah, urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa mengimarahkan kuliah di Gemenur Iman ni daripada subuh tadi sampai ke saat ini. Moga-moga Allah kurniakan limpah rahmat, kasih sayang Allah. Kita duduk dalam halaqah ilmu kerana Allah memilih kita, Masya Allah. Ustaz, sedikit bahan kuliah untuk pagi seperti biasa. Untuk esok Ahad, kita ada kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad pada pukul 6.55 pagi dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. Seterusnya kuliah duha kita bersama dengan Imam juga, Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah 8.30 pagi. Dan kuliah akhir kita, kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 8.15 malam, insyaAllah. Sebelum itu saya mewakili Gemenur Iman mengucapkan ribuan terima kasih, banyak terima kasih kepada Ustaz kerana memberi peluang kepada jemaah untuk infak sabil kan sebelum ini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada jemaah yang sentiasa istiqomah berinfak di tabung Gemenur Iman. Moga dengan infak-infak kita itu dapat kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Alhamdulillah. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah dan tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Bye.